Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada Puan Sheila, penyelaras sedia and so on, kepada Encik Muhammad Izzuddin yang telah menyediakan kemudahan pautan Zoom kita pada petang ini, dan guru-guru yang dikasih sekalian. Terima kasih di atas hadiran semua dalam sesi kita yang ke-20 apa, Puan Sheila? Yang ni siri ke-22, Doktor? Yang ke-22. Ya, betul. Jadi diam tak diam kita sudah sampai ke bulan November pada 2023. Jadi pada petang ini saya ingin berkongsi tentang, saya pernah janji dulu saya akan kongsikan tentang cold call. Cold call, satu teknik untuk membantu pembelajaran anak-anak. Teknik ini sebenarnya dia selaras dengan apa yang telah kita bincangkan dari segi prinsip ataupun proses pembelajaran yang berlaku dalam diri anak-anak dari murid-murid kita, di mana proses pembelajaran itu adalah proses apabila seseorang dia memberi tumpuan terhadap apa yang sedang pelajari dan cuba mengaitkan apa yang dia sedang pelajari itu dengan pengetahuan sedia ada. Jadi konsep itu saya dah ulang banyak kali, dan disitulah proses kita menggunakan ingatan jangka panjang dan juga ingatan bekerja ataupun ingatan jangka pendek. The working memory, ingatan bekerja, dan juga long term memory. Jadi bila kita melibatkan short term dan long term memory ini, maksudnya proses berfikir berlaku. Jadi bila proses berfikir berlaku, maksudnya anak-anak cuba mengaitkan apa yang sedang dia pelajari dengan apa yang telah dia tahu. Maksudnya apa yang berlaku ialah dia cuba buat connection di antara the working memory dengan the long term memory. Jadi bila ada connection itu, maka proses pembelajaran berlaku. Maksudnya anak-anak itu memikirkan, dia perlu berfikir tentang apa yang dia sedang pelajari dan dia cuba untuk membuat berkaitan dengan apa yang dia telah tahu. Apa yang dia telah tahu ni disimpan di dalam ingatan jangka panjang. Itu yang disebutkan oleh Profesor Wellingham. Daniel Wellingham mengatakan bahawa ingatan itu, apa yang diingat oleh seseorang itu adalah merupakan sisa daripada proses berfikir. Okay? Memory is the residue of thinking. Maksudnya kalau tidak berfikir, maka sesuatu tu kalau tidak melibatkan ingatan yang saya sebutkan tadi, jaga bekerja dan juga jangka panjang, maka kemungkinan apa yang cuba dipelajari itu tidak boleh disimpan di dalam diri anak-anak berkenaan, khususnya dalam otak anak-anak berkenaan. Jadi teknik yang kita namakan sebagai cold call ini, yang saya nanti akan gunakan dalam bahasa, saya gunakan panggilan dingin. Panggilan dingin, dia bukan hot call, bukan satu panggilan yang panas. Dingin ni maksudnya dia
kita panggil dia sebagai mesra. Dia apa ni dia satu pendekatan yang bersifat mesra dan dia bertujuan untuk melibatkan anak-anak dalam proses uh, berfikir. Okay? Sebab tu saya sedut kata-kata Doug Lemov. Doug Lemov ni yang memperkenalkan konsep ataupun istilah cold call ini, ya, dalam buku dia Teach Like a Champion. Teach Like a Champion. Dia ada 3 siri, 3 edisi. Ada edisi 1, 2 dan 3. Okay? Jadi kalau cikgu-cikgu nanti ada kesempatan boleh baca buku berkenaan. Menarik, ya. Banyak teknik-teknik yang selaras dengan science of learning, dengan sains pembelajaran dikemukakan oleh Dr. Lemov ini. Dia kata a cold call is an invitation. Dia satu kita macam kita menjemput satu jemputan, satu jemputan kepada anak-anak untuk terlibat dalam perbualan, dalam perbincangan. Ya. Tapi yang lebih penting lagi ialah melibatkan pemikiran. Dia kata we want to socialize student to be constantly thinking. Sebab saya sebutkan tadi, kalau dia tak berfikir, maka proses pembelajaran sukar berlaku. Dan satu lagi ialah kita nak anak-anak ni mempunyai satu kualiti yang penting, iaitu kualiti accountability, bertanggungjawab, pertanggungjawaban. Ya, seorang yang bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka. Ya, sebab salah satu idea yang penting yang perlu kita garap dalam kita menghadapi masa depan yang mencabar ini ialah kita perlu menjadikan anak-anak itu lebih tangkas dalam pembelajaran. Di CDL kami namakan sebagai learning agility. Learning agility, ketangkasan belajar. Jadi untuk tangkas belajar ni, kita mesti memupuk 2 kualiti yang disebutkan oleh Doug Lemov itu, iaitu pertama, the quality of thinking. Yang kedua, the quality of accountability, bertanggungjawab. Sebab kita nak anak-anak itu mengambil tanggungjawab. Sebab tu saya akan bincang khusus nanti dalam sesi-sesi yang akan datang, apa yang kita namakan sebagai gradual release of responsibility. Di mana kita memindahkan tanggungjawab pembelajaran ini secara berperingkat-peringkat kepada anak-anak. Itu dipanggil accountability. If we socialize them to think, they will be more likely to learn. Ini saya dah sebut dia punya idea tadi. Kalau dia tak berfikir, tak tentu, kita tak pasti dia belajar ataupun tidak. Tapi kalau dia berfikir, kemungkinan besar dia belajar. Sebab yang sebutkan oleh Profesor Daniel Wellingham, dia kata memory is the residue of thinking. Okay. Itu pengenalan kepada orang yang menggunakan istilah, memperkenalkan istilah panggilan dingin ini. Ini buku dia. Okay. Saya setakat ni ada semua koleksi Teach Like a Champion ni, daripada edisi 1 sampai kepada edisi yang terkini, edisi yang ketiga, the third version, the third edition, edisi yang ketiga. Buku dia menarik. Kalau kita baca, kita banyak dapat mendapat idea tentang apa sebenarnya pengajaran yang berkualiti ni. Dia gunakan istilah champion. Teach like a champion. Champion ni orang yang memikirkan kejayaan, kejuaraan. Kejayaan siapa? Kejayaan anak-anak untuk belajar.
kita nak jadi champion supaya anak-anak ini berjaya dalam hidup mereka. Mungkin kita tak dapat jadi champion untuk pasukan dan sebagainya, untuk pasukan bola sepak ke pasukan sukan dan sebagainya. Tapi sekurang-kurangnya kita adalah salah seorang champion dalam hidup anak-anak. Anak-anak menganggap kita sebagai dia punya champion, hero, dalam membantu dia untuk menjadi seseorang. Okay? Itu dah kata pendekatan ini mengikut Dr. Lemov tadi ialah tujuannya ialah untuk melibatkan murid to engage the student, dan untuk melibatkan anak-anak itu secara aktif. Aktif ni melibatkan pemikiran, ya, bukan aktif tu maksudnya dia sibuk dengan aktiviti-aktiviti tu. Itu physically active. Engagement ni ada 3 jenis engagement. Pertama dipanggil cognitive engagement, thinking. Yang kedua physical engagement, itu yang kita nampak dia bergerak sana bergerak sini, ya. Dan satu lagi emotional engagement. Dia terlibat dalam bentuk rasa perasaan dia rasa seronok, dia rasa apa ni, kita panggil dia berasa selamat dan sebagainya. Okey. Nah, itu ada, kita nak fokus ni ialah cognitive engagement itu, iaitu berfikir. Okey. Jadi kita lihat nanti penglibatan tersebut kita rancang. Sebab apa juga yang kita nak buat dengan berjaya, kita mesti rancang. Dia tak boleh berlaku secara kebetulan. Ya, benda ni perlu direka bentuk, perlu dirancang. Yang kedua, kalau kita lihat ialah kita akan panggil nama anak-anak itu secara rawak tanpa kita beri makluman awal, tanpa notis awal. Dia tak siapa pun tahu siapa yang kita nak tanya. Antara kita dengan Tuhan je lah. Tuhan tahulah. Antara kita dengan Tuhan yang tahu siapa yang kita akan tanya nanti. Okey? Jadi persekitaran pembelajaran itu akan menjadi lebih kita panggil eksklusif. Eksklusif melibatkan semua. Itu maksudnya eksklusif. Dia tak inklusif. Inklusif ni hanya 2-3 orang, kelompok-kelompok tertentu saja. Ini tak ada. Semua yang berada dalam kelas kita tu terlibat. Terlibat apa? Terlibat dari segi berfikir. Dan terlibat dari segi tanggungjawab itu tadi. Accountability tadi, kan? Accountability. Dan juga inklusif dan partisipatif. Terlibat seperti yang saya kata tadi lah, engagement dan 3 bentuk engagement tadi itu. Jadi panggilan dingin ini adalah satu cara untuk memastikan semua anak-anak aktif, okay? Dan dalam apa yang sedang kita buat dalam proses pembelajaran mereka, dan daripada situ nanti kita akan nampak, ya, kita membina satu lagi kualiti yang saya sebutkan tadi, iaitu tanggungjawab. Okay? Dan satu perkara yang mungkin dikatakan dalam dalam buku ini ialah, dia kata call ini, panggilan dingin ini dikatakan salah satu alat yang very berharga, satu yang sangat berharga, yang maksudnya sangat baik, sangat berguna, sangat berfaedah untuk menggalakkan pemikiran. Ya, untuk menggalakkan pemikiran. Jadi kalau anak-anak tak berfikir, kita khawatir apa yang dia katakan sebagai non-learning. Dia tak belajar. Tak belajar apa? Tak belajar apa yang telah kita tetapkan. Apa yang terkandung di dalam standard. Dalam standard kita ada pengetahuan, ada kemahiran. Kalau dia tak terlibat,
tidak ada engagement, maka kita kuatari pengetahuan dan kemahiran yang sepatutnya dia kuasai itu tidak dipelajari oleh anak-anak. Okey. Jadi itu lebih kurang lah ya. Beberapa saya petik daripada buku apa tadi, Doug Lemov itu, Teach Like a Champion. Okey. Saya ingat yang hadir semua ni champion Melaka ni. Kalau tak champion, dia tak hadir sesi ni kan. Jadi semuanya adalah merupakan apa ni, wira-wira lah ya. Wira kepada anak-anak untuk membantu mereka berjaya dalam hidup. Okey. Dan seterusnya ialah dari segi bagaimana saya ni ialah kita lah, cikgu, ingin memperkenalkan panggilan dingin ini. Jadi disarankan supaya kita jelaskan kepada anak-anak. Dalam kelas kita buat satu sesi macam briefing gitu. Kita terang kat mereka tentang kaedah ataupun pendekatan panggilan dingin ini. Okey. Jadi anak-anak tu akan biasa dengan kaedah ini dan senang proses itu berlaku. Sebab broken ni very straightforward. Dia tak ada trik, tak ada apa. Dia just straightforward. Dengan kita nyatakan niat kita, hasrat kita ialah untuk mereka terlibat secara aktif, untuk mereka memikirkan perkara-perkara yang penting yang berkaitan dengan pengetahuan dan kemahiran yang ingin dipelajari. Okey, itu yang pertama. Okey. Dan kita juga terangkan kepada anak-anak, ini bukanlah satu usaha untuk memerangkap sesiapa. Ini bukan tujuan untuk mengaibkan, bukan tujuan untuk menjatuhkan air muka sesiapa anak-anak berkenaan. Jadi kalau dia orang faham ini benda ni penting kita maklumkan. Nanti ada yang menganggap bahawa cikgu sengaja ingin memalukan dia depan kawan-kawan dan sebagainya. Sebab tu kita kena buat briefing, terang kat dia betul-betul. Kenapa kita buat benda ni? Apa faedahnya kepada mereka apabila kita gunakan teknik ataupun cara ini? Okey? Jadi kalau cara begitu, pendekatan kita ni akan menjadi lebih ramah, ya. Ramah. Ramah maksudnya friendly, lebih ramah, lebih mesra dan lebih menarik. Okey? Jadi keramahan, kemesraan yang cikgu-cikgu semua kongsikan dengan anak-anak itu sebenarnya sangat penting untuk mereka merasa selamat, mereka merasa bersemangat untuk terlibat dalam proses pembelajaran dan bertanggungjawab terhadap perkara tersebut, terhadap pembelajaran mereka. Okey? Ini perkara yang kedua yang cikgu perlu terangkan kepada anak-anak itu. Lalu sebenarnya menarik kalau ada understanding dalam kalangan anak-anak itu, dia akan jadi menarik. Dan saya minta sikit lagi masa, iaitu perlu dirancang. Apa nak rancang, soalan yang nak dirancang tu perlu disediakan lebih awal. Jangan kita buat secara spontan. Seperti saya katakan tadi, kalau kita nak mendapatkan hasil yang baik, sesuatu tu perlu direka bentuk. Maksud reka bentuk ni dirancang dengan teliti. Semua soalan-soalan yang nak kita kemukakan itu, kita telah pertimbangkan kewajarannya. Kewajaran di sini bermaksud dia tak mudah, sehingga kan anak-anak rasa macam kacang saja. Tetapi dia sukar. Tapi sukar yang ada kewajaran. Dalam bahasa Inggeris dia panggil desirable difficulty. Desirable difficult. Sukar tapi mencabar. Dia maksudnya mencabar diri dia sebab anak-anak suka dicabar.
Kalau soalan tu terlalu mudah, dia buat take for granted. Dia ambil enteng, ambil mudah. Tapi bila kita kemukakan soalan-soalan yang mencabar itu sebenarnya baik untuk mendorong mereka berfikir. Ya. Sebab itu kalau mengikut pendekatan yang saya gunakan dalam merungkai kurikulum, salah satu yang perlu disediakan, ini pun sejak daripada saya memperkenalkan KMR dulu. Kalau sesiapa masih ingat, ya, saya gunakan istilah uh, the dia panggil essential question, soalan-soalan penting. Soalan-soalan penting itu adalah soalan-soalan yang akan menjentik pemikiran anak-anak untuk berfikir. Okay. Jadi dia ada banyak cara. Mungkin kita boleh bagi masa sedikit untuk anak berfikir, ataupun kita bagi dia peluang untuk berbincang jawapan daripada soalan itu dalam tempoh tertentu. Kita boleh gunakan teknik seperti think, pair and share. Okay? Think, pair and share. Dia fikir dulu, kemudian dia dengan kawan dia kongsikan apa yang dia fikirkan dan orang boleh berbincang. Ya. Jadi banyak teknik lah. Salah satu yang boleh kita gunakan, teknik yang biasa, yang mudah kita gunakan adalah think, pair and share. Okay. Saya ingat jelas, Dan yang akhir sekali, perkongsian saya ini, saya nak tunjukkan dia punya proses dia. Proses melaksanakan panggilan dingin ini. Peringkat persediaan. Okay. Perlu sediakan skrip soalan-soalan yang berkualiti, yang saya katakan tadi, digestible, difficult, sukar, tapi wajar dan mencabar. Setelah itu, kemukakan soalan berkenaan untuk menarik perhatian. Kita kemukakan soalan itu pada semua, pada whole class, seluruh kelas, untuk menarik perhatian mereka. Jadi mungkin nanti semua mata akan tertumpu kepada cikgu. Cikgu yang mengemukakan soalan berkenaan. Dia akan tertumpu. Jadi dia akan menanti-nanti. The next lesson dia akan tanya, hari ni cikgu nak tanya apa pula? Itu yang menariknya tu. Itu yang dia dah menarik perhatian tu. Ya. Kemudian bila kita dah kemukakan soalan, jangan terus panggil nama. Bagi dia peluang untuk berfikir. Okay, dia panggil waiting time. Tunggu. Ya. Kalau kita nak buat soalan begitu saja, tapi kalau kita nak buat aktiviti penyertaan mood, penyertaan seperti yang saya sebutkan tadi, think, pair and share tu, buatlah aktiviti tu. Lepas tu kita akan menjemput secara rawak anak-anak yang terlibat. Kaedah secara rawak ni ada banyaklah teknik dia, kan. Kita ada teknik, ada ambil ada pakai wheel of fortune ke apa ke whatever lah. Ataupun kita hanya tuliskan nama dia pada kertas, kemudian kita pilih satu kertas dan kita boleh panggil nama anak berkenaan untuk mereka mengemukakan jawapan terhadap soalan yang telah diajukan tadi. Jadi kalau kita tengok, kalau kita panggil nama dulu baru tanya soalan, yang lain-lain tu dia tak kisah. Yang sebab nanti itu tanggungjawab apalah untuk jawab, kan. Tapi kalau kita mukakan soalan lebih awal tanpa kita menyebut sesiapa yang akan menjawab, maka dia akan jadi lebih, semua orang berfikir. Itu yang mesej yang nak disampaikan melalui pendekatan panggilan dingin ini. Saya ingat saya setakat itu dulu. Terima kasih kepada semua yang hadir, yang sudi untuk mendengar perkongsian ini. Jadi saya serahkan kepada Puan Sheila untuk perkongsian seterusnya. Terima kasih.
Terima kasih doktor setia bersama kami.